Okey. Semua? Okey, kita lihat contoh 18. Okey. Sebuah kilang ingin menghasilkan tin makanan berbentuk silinder yang diperbuat daripada beberapa kerf pingat aluminium dengan isi padu 512 cm². Permukaan melengkung tin dibentuk dengan menggulung sekeping aluminium berbentuk segi empat tepat, manakala bahagian atas dan bawah dibentuk dengan memotong keluar dua buah bulatan daripada dua kepingan aluminium berbentuk segi empat sama. Okey kelas. Jadinya sekarang ni silinder. Jadinya apa rumus silinder? Isi padu. Jadi rumusnya ialah isi padu sama dengan ataupun volume diguna dalam ni volume ya. Jadinya isi padu ialah pi J kuasa 2 darab tinggi. Okey, berapa? Ianya adalah isi padu adalah 512 cm kuasa 3. Okey. Lepas tu kamu tengok tadi kita dah baca sampai mana dah ni? Dia kata berbentuk segi empat sama, cari jari tapak. Cari jari tapak tin itu dalam cm supaya jumlah luas permukaan semua kepingan aluminium digunakan adalah minimum. Jadi ianya berkaitan dengan luas permukaan lah ya. Jadi bila soalan macam ni, kamu kena dapatkan bentuk terlebih dahulu. Jadi luas permukaan bagaimanakah dia punya rumusnya? Rumusnya daripada awak nampak bentuk silinder ni, kamu kena buka dan bulatan. Mana bulatan? Bulatan di sini. Tapi ianya daripada segi empat. Jadi bentuknya macam ni. Okay. Segi empat jadinya sekarang ni, bagaimana kita nak dapatkan rumus-rumus tersebut? Jadinya, daripada jejari berada di sini. Jejari. Okay, jejari. Jadi sini, kalau sini J, automatik, jejari J lah semua J. Sini J, sini tepi sini pun J. Jadi, berapa keluasan sini? J tambah J dapat apa? Dapatlah 2J. Begitu juga di sini. 2J tambah J dapat 2J. Jadi kita nak dapat luas dulu luas permukaan untuk segi empat untuk membentuk satu bulatan. Jadi dapatlah sini luas dia adalah 4J kuasa 2. Rumus luas bukan rumus J 2J betul-betul. Okey. Okey. J tambah J dapat 2J. Kenapa pula ada kuasa 2 ni? 2J darab 2J. Dapatlah 4J. Kemudian sini pun J. Jadi J tambah J. Sini J. Jadi ni pun sama. J tambah J dapatlah 2J. Sini pun 2J. Macam luas ya. Kemudian kamu lihat bagaimana ini apa? Untuk tin. Untuk tin, ni apa sini? Ini adalah T. Tinggi. Ya. Ini adalah untuk permukaan ni macam mana pula? Ini adalah tinggi. Dan tepi ni. Lilitan. Rumus lilitan. Jadi rumus lilitan dia adalah 2 pi J. Okey. Okey, jadinya untuk luas permukaan. Kita katakan luas permukaan adalah L. Jadinya L ni kita kira lah. L panjang dan lebar kan? Sebab dia segi empat sama. Jadi 2J darab 2J tambah 2J darab 2J sebab ada 2 set kan? Tambah lagi 2 pi J. Okey, panjang dan lebar kan? 2 pi J darab tinggi. Okey. Jadi dapatlah bentuk dia 4J tambah 4J. 4J kuasa 2. 2 darab 2, 4J darab J dapat 2J. 2J. Tambah 2 pi J. Okey. T. Ini satu persamaan. Kita kena dapatkan lagi satu persamaan untuk kita nak buat pembezaan. Mestilah ada. Tak boleh buat pembezaan bila ada boleh. Tapi sekarang ni kita nak selesaikan. Jadi tak bolehlah ada tinggi. Jadi untuk hapuskan tinggi, kita kena guna rumus isi padu. Ya, jadi kita katakan ini persamaan satu ataupun okey ini persamaan satu. Jadi kita daripada isi padu di atas, okey isi padu sama dengan pi J kuasa 2 tinggi. Berapa isi padu yang telah diberi?
Ianya ada 5, 1, 2 sama dengan pi J kuasa 2 tinggi. Kita nak hilangkan tinggi di persamaan 1 tersebut. Jadi, kita jadikan T dalam sebutan J. Okay, jadinya 5, 1, 2 per pi J kuasa 2 sama dengan T. Jadi, T sama dengan 5, 1, 2 per pi J kuasa 2. Okey? Ada apa-apa nak tanya? Semua ada ke ni? Ada. Ada? Saya boleh teruskan. Kalau tak faham, tanya terus. Hello? Faham je. Saya teruskan ya? Boleh. Okey. Jadi, sekarang ini adalah persamaan 2. Jadi, gantikan persamaan 2 dalam persamaan 1. Gantikan. Jadi, L sama dengan 4J kuasa 2 tambah 4J kuasa 2 dapat 8J. Kita boleh dah buat tadi terus. Ni 8J. 8J kuasa 2 tambah 2 pi J T kita tukar. 5, 1, 2 per pi J kuasa 2. Okay. Kemudian kita boleh pemudahkan, hilangkan pi. J pun kita hilangkan. Dapatlah L 8J kuasa 2 tambah 2 darab 512. 2 darab 512 dapat kalkulator pula lupa nak keluar. 12 darab 2 dapat 1024 per J bahagi J kuasa 2. Tinggallah J sahaja. Okay, dapatlah bentuk macam ni. Kemudian kita perlulah bezakan. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan dia punya minimum. Ya, nak dapatkan dia punya minimum, kenalah bezakan DL, DJ sama dengan kosong. Untuk tahu apakah nilai J tersebut. Ya, jadi kita bezakan DL per DJ. Sebelum tu, siapa yang awak tengok L ni bentuk 1024 per J ni tukarlah bentuk dulu. L sama dengan 8J kuasa 2 tambah 1024 J tolak 1. Okey. Jadi DL per DJ sama, okey, kuasa turun dapat 2 dapat 16J tambah negatif turun dapat negatif 1, 1024 J kuasa tolak 1. Jadi negatif 1 tolak negatif 1 dapat negatif 2. Risau kamu lupa kan? Jadi dapatlah 16J tolak 1024 J negatif 2 iaitu 16J tolak 1024 per J kuasa 2. Okey, bila kita buat pembezaan barulah kita nak tahu nilai J berapa. Jadi kita kena buat DL DJ sama dengan kosong. Ya, jadinya 16J tolak 1024 per J kuasa 2 sama dengan kosong. Bentuk persamaan kan. Jadinya kita boleh darab ataupun pindah tempat saja. Darab J pun boleh. Okey, pindah tempat jadi macam ni. Jadi, okey. Jadinya 16J dapat J kuasa 3. J kuasa 3, 1024 per 16. Jadi, J kuasa 3 dapat 64. Jadi, 64 sama dengan berapa? J sama dengan 4. Jadi, J sama dengan punca 3. 64. J adalah 4, 16 ada 4. Okey. J adalah 4. Okey, terima kasih siapa yang perasan. Okey, 4 cm. Ini adalah 4 cm. Okey, jadi yang ni pula kena betulkan balik lah sebab dah salah kan. Okey, mana satu? Tapi dia tetap dapat minimum ni. Okey, yang ni. Okey, yang ni betul kan? Okey, ni betul. Turun bawah betul, yang ni betul. DL 16 102. Okey, betul. Lepas tu kita masukkan nilai 16 tambah 1024 J adalah 4 kuasa 3. Dapat 16 tambah 1024 bahagi 4 kuasa 3 sama dengan 3. Jadi 3 dia berbesar pada kosong. Jadi D2L DJ kuasa 2. Ni pun
Lebih besar pada kosong, berbentuk senyum. Senyum adalah minimum. Bentuk minimum. Okey, bentuk Go. minimum. 1024 nah darab 2. So 2048. Baris ke Betul, betul, tiga betul. tiga. Ya, terima kasih. Negatif. Okey, terima kasih. Ni nampak negatif. Ni negatif 2 kan. Jadinya lupa lagi. Sini 2. Okey? Sebab negatif 2, negatif jadi positif. Negatif 2, sini 2. Jadi dia akan jadi 8, 4, 0, 2. Di 4 kuasa 3 dapat berapa? 2048. Okey, dapat 4. Jadi, 4 lebih besar daripada kosong dan ianya adalah minimum. Okey, seterusnya, okey, kita dapat J4, kita tahu ianya minimum betul. Kemudian, dia nak tahu cari jejari tapak tin itu dapat dah dalam cm supaya jumlah luas permukaan semua kepingan aluminium yang digunakan adalah minimum. Ya, jadinya kita akan dapatkan nilai T lah. Betul tak? Dapatkan nilai T. Jadi, T berapa? Untuk dapat minimum, kena tahu jejari berapa, tinggi berapa. Jadi, T sama dengan, mana T tadi? 512 per pi J kuasa 2. 512 per pi J kuasa 2. Okey, jadi maklumat yang dah dapat ialah jejari. Jejari adalah 4. Jadi, T sama dengan 512 per pi berapa? 22 per 7. Jejari adalah 4 kuasa 2. Dapat 512 bahagi 2 per 2 bahagi 7. Darab 4 kuasa 2. Okey, nampak? 10.182. Ya, jadi kita dapat dah bentuk ni cm. Okey, untuk minimum, inilah nilainya. Okey, tengok buku teks, muka surat. Okey, betul tak? Okey, jadi cari nilai. Okey, mana dia? J4 dan T adalah nampak T. Okey. 512 per pi dalam 4 kuasa 2 dah dapatlah. Okey. Okey dah ya? Okey tak? Okey, boleh. Okey, sekarang kita tengok latihan kendiri 2.11. Okey. Kamu nak salin ke? Tak payah. Yang tadi dah ada dalam buku tak payah salin. Tapi yang ni nanti kena salin ya. Kita buat sama-sama. Buat sama-sama tapi ada yang kena buat juga. Okey, latihan kendiri 2.11. Nombor 1 dulu. Kiranya daripada contoh tadi, awak kena ingat, kita kena dapat 2 persamaan untuk kita buat gantian bagi menyelesaikan soalan tersebut. Ada pergantian, memang kena ada pergantian ya. Jadi yang kendiri 2.11. Okey, nombor 1 baca dulu. Yang lain ni apa cerita, okey tak? Kara, Fahmi, Lee, Satis. Cikgu. Okey, Wendy, Zin tu bunyi Tan. Tang, okey Tang? Yi, okey? Okey. 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 Okey, seterusnya kita buat nombor 1 Okey, sebuah wayar dengan panjang 80 cm dibengkok untuk membentuk sebuah sektor POQ. Jadi sektornya bentuk macam ni lah ni sektor. Okey. Sektor. Kemudian berbentuk sektor. Kemudian ini keseluruhan dia perimeter. Perimeter dia adalah 80 cm. 80 cm. Kemudian awak kena ingatlah ini jejari. Ini jejari, ini sektor, ini theta. Okay, sebab dia bagi dah. Sudut POQ ialah theta radian. Okey. Jadi untuk soalan nombor 1, dia suruh tunjukkan bahawa luas ACM kuasa 2 bagi sektor POQ itu diberi oleh A. Itu area lah bahasa Inggeris. Area ataupun saya guna L luas. Kita kena buktikan kepada bentuk tersebut.
Okey, kena bukti pada bentuk tersebut. Jadinya kita kena dapatkan dua perimeter dengan luas. Sebab soalan A luas. Okey, perimeter 80. Kita kena cari perimeter sebab maklumat pada perimeter. Okey, jadinya kita tahu untuk dapat perimeter ialah jejari tambah jejari tambah sektor sama dengan 80. Ya. Jadi kalau tengok pada A, ada S tak? Tak ada kan? Tak ada S. Jadi apa yang hubung kait dengan S? Sektor. Hubung kait dengan S adalah sektor S sama dengan J theta. S sama dengan J theta. J theta. Okay. Jadi kita kena buat pergantian lah. J theta. Jadi J tambah J tambah J theta sama dengan 80 cm. Jadi dapatlah 2J tambah J theta sama dengan 80. Okey. Jadi seterusnya soalan ni dia nak luas. Luas. Jadi kalau luas L sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. Okey. Okey, jadinya jejari ada. Theta, kita nak tukarkan theta supaya kita boleh bezakan. Theta berada di perimeter. Jadi kita kena jadikan sebutan theta dalam sebutan J. Theta dalam sebutan J. Jadi J theta sama dengan 80 tolak 2J. Jadi theta sama dengan 80 tolak 2J per J. Okey? Boleh? Okey, jadi ini adalah persamaan 1. Ini persamaan 2. Okey, jadi gantikan persamaan 1 dalam 2. Okey, gantikan, dapatlah L sama dengan 1/2 J kuasa 2. Theta ni adalah 80 tolak 2J per J. Okey. Okey, mana yang boleh kita permudahkan? Kita permudahkan potong. Okey. Kemudian boleh 80 bagi 2, negatif 2 bagi 2 dapatlah L sama dengan 40 tolak 2J. 2J pula. J. Sebab negatif 2 bagi 2 dapatlah J. Okey. Okey. Ada benda saya tertinggal. Nampak ada J kat luar. J kat luar. Ni J ni kan. J yang kat luar ni darab masuk dalam. Inilah dia. Sebab kat depan lah. J. Okey, darab masuk dalam. Dapatlah 40J tolak J kuasa 2. Okey. Okey, dapat bentuk macam ni. Kemudian macam biasa kelas saya dah terlajak dah ni. Untuk A kita nak buktikan. Jadinya untuk A tak perlu kita buat macam ni, kita kena buktikan terlebih dahulu. Betul tak? A sama dengan 1/2 tu. Jadinya sebab dia kata A, kita kena ikut dia. Luas adalah A lah. Kena ikut dia. A ni adalah A sebab soalan dia kata A. A. Jadi dia kata A adalah 1/2J. Jadi kita kena bentuk lah. A sama dengan 1/2 J 80 tolak 2J. Okey, maka terbukti. Okey, terbukti. Faham? Okey. Tak apa nak salin. Dah siap beritahu. Tolong salin tau. Jangan pakai tengok je nanti tak faham. Dah siap beritahu ya? Nanti hantar bukti awak salin. Cikgu boleh screenshot dan nanti salin tak? Boleh, tapi takut ada orang tak salin terus. Awak saya yakin awak salin. Tapi ni takut orang lain. Okey. Boleh screenshot tapi janji nanti hantar kat saya ya. Salin saya tengok tau. Ya? Boleh? Okey, saya teruskan ya. Okey, boleh. Okey. Screenshot cepat. Dah siap ya? Screenshot. Okey, seterusnya untuk B. B dia minta apa? Dia minta apa B? Dia kata seterusnya cari luas maksimum bagi sektor POQ ini. Macam biasalah kalau dia kata cari luas maksimum atau minimum, kita kena buat pembezaan untuk dapatkan nilai J.
Sebab pembezaan tersebut di DA DJ akan dapat sama dengan kosong, dapat nilai J tersebut. Jadi kita bezakan. Okey, beza untuk B. Untuk B is kita permudahkan lagi. J per 2 darab masuk dalam. J per 2 darab 80 tolak 2J. J per 2. Dapat 40J tolak J kuasa 2. Kamu semak kan salah kan, betul tak? Betul kan? Okey, dia dapat dah bentuk termudah, barulah kita bezakan. DA per DJ. Bezakan dapatlah 40 tolak 2J. Okey, jadi kita nak dapatkan maksimum atau minimum. Dapat, jadi DA per DJ sama dengan kosong. Jadi 40 tolak 2J sama dengan kosong. 40. Negatif pindah sana jadi positif. Okay, J sama dengan 20. Dia jaringan 20. Okey. 20 apa? 20 cm. Okey, 20 cm. Kemudian nak check betul tak dia maksimum. Beza sikit lagi. Yang ni kita ambil. Jadi D 2A per D J kuasa 2 dapat negatif 2J. Negatif 2 lah. Jadi lebih kecil pada kosong. D2A per DJ kuasa 2 lebih kecil pada kosong. Ianya adalah masam. Masam adalah maksimum. Betul lah, maksimum. Okey, maksimum jadinya carilah maksimum lah. Ambil mana rumus luas. Mana rumus luas ni? Inilah rumus luas A. Kita ambil rumus luas ni. Okey. Ambil rumus luas ni, kemudian masukkan jari ke dalam rumus luas tersebut. Jadi A sama dengan 40, 20 tolak 20 kuasa 2. Dapat 800 tolak 400 sama dengan 400 cm kuasa 2. Okey. Jadi luas maksimum adalah 400 cm kuasa 2. Okey. Okey, jadinya sekarang saya nak kamu cuba sendiri nombor 2. Nombor 2 ni lebih kurang sama. Nombor 3, saya bagi masa berapa minit lah. 9.10. 9.30. Nombor 2 cuba sendiri. 9.30. Nombor 3 kita bincang. Awak kena cakap juga dengan saya. Jangan biarkan saya cakap seorang-seorang. Cikgu boleh atas sikit. Atas sikit apa sayang? Screenshot. Screenshot. Pasal. Okey tak? Okay, boleh. Ya? Okay. Okey, nombor 2 saya nak kamu selesai sendiri dan hantar sebab dia lebih kurang sama. Nombor 3, kalau tak boleh buat, dia lebih kurang soalan yang diberi ni, contoh. Kalau tak boleh buat, kita bincang. Tapi nombor 2 ni saya tengok buat sendiri dulu. Okey, saya bagi awak masa sampai 9.30. Okey, jangan keluar lah. Sebab hari tu keluar, tak boleh masuk. Okey, 3 9. Ya, cikgu. Okey, nombor 2 ya. Awak tengok nombor 2 Buat nombor 2, kita perpinjangan nombor 2. Yang hantar ni berapa orang ni? Kita tengok siapa yang hantar. Wazin tu je hantar. Yang lain tak hantar apa. Yang lain boleh buat tak? Boleh. Nanti cikgu. Tak ada. Okey, kita bincang. Awak tengok. Nombor 2 ni macam mana nak buat. Salam. Okey, nombor 2 ni awak tengok. Dia kata apa? Seutas dawai dengan panjang 240 cm dibengkokkan kepada suatu bentuk seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Jadinya, ungkapkan Y dengan sebutan X. Jadi, awak dah dapat hint itu adalah perimeter. Ya? Jadi, bentuk dia macam ini. Dawai itu bentuk macam ni. Dia dah bagi bawah dia 24X. Ni 24X, ini adalah Y, ini adalah Y, ini adalah 13X, ini adalah 13X. Jadinya, total perimeternya adalah 240. Jadi, tambahlah setiap bahagian, baru dapat bahagian perimeter. Lepas tu, dapatkan maklumat luas pula. Okey, jadinya 24X tambah Y tambah 13X tambah 13X sama dengan 240. Kamu kena kira berapa dapat? Fahmi? Totalkan untuk saya, Fahmi. Ada tak tu, Fahmi? Irfan, Fahmi?
Mari total untuk saya ni. Ha. Ada tak tu? 5, Berapa? 50X tambah 2Y sama dengan 240. 50 X. 50 50x. 50x. Oh, silap. 50x tambah 2Y 2y sama dengan 240. sama dengan 2. Terima kasih, Yit. Okey. Okey, dapat dah satu persamaan untuk perimeter. Lepas tu, kita kena cari untuk luas pula. Okey, luas. Apakah rumus luas? Apakah rumus luas? Luas, kita yang boleh kita guna panjang, darab, lebar. Awak tengok ni panjang tak lebar. Ya. Jadi, kalau untuk yang ni, saya guna panjang dan lebar je. Yang contoh ni Ini yang ni, nampak. Jadi 24 bagi 2. Ini 24 bagi 2 ni. Dapatlah 12. Ini pun 12. Lepas tu, untuk bahagian sini, saya buat rumus teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 dapat apa? 169 tolak 144 dapat 25. Dan bahagian atas tu nak kata apa? Bahagian atas ni apa X. S ini S, ini X. Jadi bahagian X. X ni adalah punca 25 dan ianya adalah X nilainya 5. Okey. Jadi untuk luas kita ambil lah panjang dan lebar. Nampak tak ni kalau bentuk ni kalau cantumkan kan jadi macam bentuk segi empat kan. Jadinya tak perlulah 1/2 saya buat je lah panjang dan lebar. Okey. Jadi untuk luas ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, dia kata ungkapkan Y dalam sebutan. Okey, jadi untuk A tak settle lagi. A, ungkapkan Y dalam sebutan X. Ungkapkan dulu. Jadi Y sama dengan 240 tolak 50X. 2 ni pindah bawah. Jadi Y sama dengan 120 tolak 25X. Okey? Y dalam sebutan X. Okey, ini untuk jawapan A. Okey? Ungkapkan. Okey, B pula. Tunjukkan bahawa luas L yang ditutupi oleh dawat itu. Okey, diberi L apa? Jadinya barulah kita buat yang sebelah ni. Okey, untuk rumus luas. Luas. Kita ambil luas bahagian bawah dulu. Nampak tak luas? Luas apa yang kamu nampak? Panjang tak lebar. Jadi 24X darab Y tambah 12X. 12X ya. Sebab yang ni semua X. X lah ke ni? Ni. Yang X ni. Ni sebenarnya X. Ada X kat sini. Jadi sini pun X. Jadinya ini ialah 5X darab 12X. Okey, dapatlah 24XY tambah 60X kuasa 2. Okey, sekarang nak buktikan B. Kita nak buktikan B ni. Jadi macam biasalah, ambillah perimeter tadi. Sebab dia hanya ada satu je pun boleh ubah. Kita gantikanlah Y tersebut. Nampak Y? Mana Y? Ni Y. Y masukkan. Jadi ini adalah persamaan 1. Ini persamaan 2. Ya, jadi gantikan persamaan 1 dalam 2. Okey. Jadi 2 L sama dengan 24X. Y ni adalah 120 tolak 25X tambah 60X kuasa 2. Dapat berapa?
Ada orang nak kira kat saya ya. 120. 2880. 2880 X tolak 24 darab 25. 600. 600. Okey, terima kasih. 600 X kuasa 2 tambah 60 X kuasa 2. Dapatlah L sama dengan 2880 X tolak 540 X kuasa 2. Jadi terbukti. Betul tak? Terbukti sama kan? Sama, terbukti. Okey? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Saya teruskan. Okey, seterusnya C. Cari nilai X dan nilai Y supaya L adalah maksimum. Okay, sekarang kita ada X saja kan? Jadi kita buatlah pembezaan terhadap X tersebut. Ya? Jadi kita ambil untuk B ni, untuk C. Untuk C, L sama dengan 2880 X tolak 540 X kuasa 2. Jadi dL per dx sama dengan 2880 tolak 2 turun bawah kan? 540 X. Berapa ni? 1080. 1080 X. Terima kasih. Okey, jadinya dL dx sama dengan kosong. dL dx sama dengan kosong. Barulah kita boleh cari apakah nilai X tersebut. Ya, jadi 2880 tolak 1080 X sama dengan kosong. Okey, pindahkan dapat 2880 sama dengan 1080 X. Jadi X sama dengan 2880 per 1080 X ialah 8/3. okey, 8/3. Kita dah dapat nilai X. Sekarang nak cari nilai Y supaya L adalah maksimum. Kita rujuk balik mana Y? Mana Y? Y ada pada persamaan 1. Okey. Jadi gantilah pada persamaan 1 tersebut. Jadi untuk dapatkan Y berapa? Y berapa? Daripada persamaan 1 tadi, 1 kan? 1. Okey, gantikan X sama dengan 8/3. Okey. Jadi Y 120 tolak 25 8/3. Okey, berapa dapat? Tak nak bagi jawapan ke? 120 tolak 25 bracket 8 bahagi 3. 3. Okey, 53. 53 1/3 cm. Okey. Okey, seterusnya dia kata apa? Dapatlah nilai X. Untuk C ni, untuk jawapan C, nilai X sama dengan 8/3 dan Y sama dengan 53 per 1/3. 53 1/3. Okey, tu je lah. Okey, untuk seterusnya 2. Untuk 2 pula. Ni untuk jawapan 1, ni jawapan 2 pula. Luas maksimum dalam cm kuasa 2 rantau itu. Okey, jadinya betul tak maksimum? Jadi kita kenalah uji dulu. Uji dulu maksimum ke tak? D kuasa 2 L per dx. Okey, kalian tengok beza tahu dah. Negatif 1080 jawapan dia. Jadi lebih kecil daripada kosong. Masam. Masam adalah maksimum. Okey, maksimum. Siapa yang tak faham maksimum minimum lagi ni? Kena ingat negatif masam, positif senyum. Masam maksimum. Senyum bawah sekali minimum. Okey?
Okey, jadinya betul dah. Ianya adalah maksimum betul. Jadinya kita masuklah nilai tersebut ke dalam rumus luas yang kita dapat tadi. Mana rumus luas? Okey, rumus luas yang asal lah. Tak asal pun tak apa. Ambil rumus luas. Mana yang asal? Ni luas yang asal. Ni. Okey. L sama dengan 24 XY tambah 60 X kuasa 2. Okey. Jadi masukkan nilai. Masukkan nilai. 24 X adalah 8/3. Y adalah 53 1/3 tambah 60 8/3 kuasa 2. Dapat 3840 cm kuasa 2. Okey? Okey, dah? Dah. Ya, boleh ya? Semua dah screenshot ke apa dah? Dah ya? Okey. Okey, dah. Okey, kita tengok nombor 3. Siapa yang dah buat? Nombor 3. Saya Dah dapat tak jawapan? A dapat. A dapat. Kalau A B dapat, belum ada sikit lagi. confirm dapat lah kalau A dah dapat. Tak apa, tak apa. Awak teruskan. Betul je tu. Okey, 3 ya. Untuk 3, sebuah kilang menghasilkan tim minuman berbentuk silinder tegak tertutup dengan isi padu 32 pi cm kuasa 3 kuas bahan yang digunakan untuk bulatan atas dan bawah 18 2 sen. Manakala lengkung 1 sen per cm. Jadinya soalan ni lebih kurang contoh. Tapi contoh tu dia kata 4 segi. Yang ni betul-betul bulat. Jadi kamu bolehlah lukis silinder. Silinder ni isi padu. Isi padunya ialah 3/2 pi cm kuasa 3. Okey. Isi padu. Kemudian bila isi padu kita kena dengan luas permukaan ya. Supaya dapat selesai kita kena cari luas permukaan. Jadi luas permukaan ini berbeza yang tadi. Yang tadi sebab segi 4. Yang ni segi apa? Bulat. Ini adalah luas untuk bulatan ni adalah pi j kuasa 2. Ini pi j kuasa 2. Yang ni adalah T dan bahagian ini adalah lilitan. Lilitan adalah 2 pi j. Lilitan kan nak jadi tu lilitan. Dia ambil lilitan, rumah lilitan. Jadinya untuk luas permukaan saya gantikan sebagai L. Ya, jadi L sama dengan luas bulat 2 pi j kuasa 2 tambah pi j kuasa 2 tambah luas segi 4 tersebut. Jadinya 2 pi j t. Dapatlah 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Okey. Jadinya sekarang ada T di situ. Untuk hilangkan T, kita kena ambil isi padu punya maklumat. Ya. Jadi isi padu, saya katakan isi padu sama dengan I. Jadi isi padu adalah rumus dia adalah pi j kuasa 2 T. Jadi ni isi padu apa? Isi padu adalah 32 pi sama dengan pi j kuasa 2 T. Jadinya kat sini kita dapat buat pergantian bagi T tersebut. Supaya kita boleh selesaikan hanya tinggalkan pi dengan j sahaja. Okey, jadinya T sama dengan 3/2 pi per pi j kuasa 2. Jadi potong yang tidak berkenaan. Jadi T sama dengan 3/2 j kuasa 2. Okey, jadi ini adalah persamaan 1.
Ini adalah persamaan 2. Okey, gantikan persamaan 1 dalam persamaan 2. Jadi L sama dengan 2 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J 32 J kuasa 2. Okey, jadinya 2 pi J kuasa 2. J ni potong, terhapus. Tambah 64 pi. 64 pi. Betul tak? 2 darab 3 per 2 dapat 64. Pi jadi pi lah. Soalan tu nak cos. Ya, dia nak cos. Kamu nampak tak dia nak cos? C. Kita tadi selesaikan L. Kita selesaikan tadi L. Tapi dia minta C. Cuba perasan dia C tapi kita selesaikan dalam L. Jadi kita kena jadikan dia C. C tentang apa? Tentang cos. Dia kata cos untuk bulatan atas dan bawah 2 sen. Manakala melengkung tu 1 sen. Jadi kita kena buat pergantian. Ya. Untuk cos. Okey, untuk cos. Cos ganti sebagai C. Jadi C sama dengan 2 pi J kuasa 2. Okey, 2 pi J kuasa 2 ni tentang bulatan atas dan bawah kan? Jadi bulatan atas dan bawah berapa sen? 2 sen. Ya. Tambah 64 pi. Bahagian segi 4 berapa sen? 1 sen. Okey. Jadi dapatlah 4 pi J kuasa 2 tambah 64 pi. C. Okey. Sama tak jawapan? Cikgu. Kita tinggal J. Terima kasih. Tang Okey. Tertinggal di sana sini. Okey. Jadi sama ya. Okey, sama terbukti. Terbukti. Okay. Sekarang ni untuk B, dia suruh cari ukuran T supaya cos yang digunakan oleh kilang itu adalah minimum. Jadinya tentang C, bukanlah tentang L dah. Tentang cos kan. Jadinya kita kena buat DC per DJ. Okay. DC per DJ. Okay. Sebelum tu betulkanlah ni dulu. C sama dengan 4 pi J kuasa 2 tambah 64 pi J tolak 1. Okay, jadi DC per DJ sama dengan 8 pi J tambah negatif 1, 64 pi J negatif 1 tolak 1. Dapat 8 pi J tolak 64 pi J tolak 2. Dia adalah 8 pi J tolak 64 pi J kuasa 2. Okey, jadi sekarang kita kena cari nilai J tersebut. Untuk cari nilai J, kenalah cari maksimum atau minimum. Jadi kita kena DC per DJ sama dengan kosong. Jadi 8 pi J tolak 64 pi J kuasa 2 sama dengan kosong. Ya. Kalau kamu tak nak buat pindah-pindah, kita darab je lah, bagi hilang J kuasa 2. Kita dia dapat 8 pi J kuasa 3 tolak 64 pi sama dengan kosong. Lepas tu, sama je juga. Okay, 8 pi J kuasa 3 sama dengan 64 pi. J 3 sama dengan 64 pi per 8 pi terhapuslah pi J kuasa 3 adalah berapa? 64 per 8. Jadi J punca 3
Punca 3. J adalah 2. 2 apa? 2 apa? 2 cm. 2 cm ya. Okey, 2 cm. Jadi sekarang ni cari ukuran tin supaya kos yang digunakan oleh kilang itu adalah minimum. Betul tak minimum? Kena semak juga minimum. Betul tak minimum? Jadi dekat mana nak semak ni? Okey, jadi betul tak dia D 2 C per D J 2. 3 8 dan 3 24. 24 J kuasa 2. Ni dah kuasa dah tukar. Okey, untuk di ni dapatlah 8 pi tambah 64 per J kuasa 3. Jadi daripada kita tahu ini positif, bila gantikan nilai dapat 8 pi, ni pi tu kat sini, tambah 64 pi, ini 2 dah 2, 4, 2, 8. Jadi dapatlah ini akan jadi positif juga, lebih besar daripada kosong nanti nilai yang awak dapat. Ya betul, ia adalah minimum. Ya, minimum. Jadi cari ukuran tin supaya kos yang digunakan itu adalah minimum. Jadinya kita tengok tinggi. Macam biasa, jari dah dapat, jadi kita kan cari tinggi. Okey, tinggi berapa? Tinggi 3/2 per J kuasa 2. T sama dengan 3/2 per J kuasa 2. Kuasa 2 kan? 3/2 per J kuasa 2. Jadi ganti dia jari dalam ni. Jadi tinggi sama dengan 3/2 2 kuasa 2. Jadi T sama dengan 32 bagi 4. Dapatlah 8 cm. Oleh itu dapatlah jarinya adalah 2 cm. Dan tinggi adalah 8 cm. Untuk minimum. Okey? Jadi faham tak ni? Nak screenshot yang mana ni? Dah screenshot belum? Dah? Cikgu screenshot boleh tak? Okey. Thank you. Okey, sini dulu. 1, 2, 3. Dah. Saya naik sikit ya. Dah? Dah belum? Hai. Tak cikgu. Okey, kos pula. 1, 2, 3. Okay. Okey, sini pula. Oops. Okay. Okey dah Okey, sekarang kita pergi tajuk seterusnya. Okey, mentafsir dan menentukan kadar perubahan bagi kuantiti yang terhubung. Okey, masuk tajuk baru Okey, sekarang ni kita jumpa bentuk macam ni pula. Bila disebut kadar, maksudnya DT lah. Tengok ayat dia. Kalau dia sebut apa ni. Okey. Ayat mana ya? Okey, awak nampak. Kalau dia kata misalnya, jika dua pun berubah, Y dan X berubah dengan masa T dan dihubung oleh persamaan kadar perubahan bagi Y. Kalau dia kata kadar perubahan bagi Y, maksudnya dy per dt. Kalau kadar perubahan bagi X, maksudnya dx per dt. Kita guna foto rantai untuk selesaikan ni. Harap dia ingat foto rantai. Jadinya, seterusnya, kalau dia kata penyusutan. Penyusutan tu maksudnya nilai negatif ya. Kalau berlaku penyusutan, nilai negatif. Kalau menokok tu maksudnya positif nilai dia. Okey? Okey, awak tengok contoh 19. Okey, contoh 19. Suatu lengkung mempunyai persamaan Y X kuasa 2 tambah 4 per X. Cari ungkapan bagi dy per dx. Okey, awak tengok Jadi, kalau dia kata Y sama dengan X kuasa 2 tambah 4 per X. Jadi, ungkapan bagi dy per dx. Ungkap bagi dy per Allah. Sorry. Nampak pula lah. Okey, jadi dia nak ungkap bagi dy dx. Bila dy dx, beza biasa je lah.
Beza biasa, Y sama dengan X kuasa 2 tambah 4, X tolak 1, X tolak 1, tolak. Tolak 1, jadi dy dx sama dengan 2x tambah negatif turun bawah darab 4, x negatif 1 tolak 1. Jadi 2x tolak 4, x tolak 2. Okey? Ini dy dx. Jadi betulkan balik bentuk dia 2x tolak 4, x kuasa 2. Okey. Lepas tu dia kata apa? Kadar perubahan y. Okey, ingat kadar perubahan y ni bermaksud dy dt. Ya, dia beri bahawa x menokok dengan kadar tetap 3 unit per saat. Ya, menokok. Jadi menokok kadar x menokok. Bila x menokok ni maksudnya x adalah dx per dt. X tu dx per dt, iaitu nilainya adalah 3. Dia suruh cari kadar perubahan y. Jadi untuk soalan ni, kadar perubahan y maksudnya yang tak ada dy per dt. Ini yang kita kena cari. Yang diberi adalah dx per dt. Iaitu nilainya adalah menokok 3, positif 3. Kemudian dibagi x sama dengan 1. X sama dengan 1. Jadinya, untuk selesaikan, awak buat dy per dt sama dengan dy per dx darab dx per dt. Okey, jadi dy per dx ni awak kena masukkan nilai x yang diberi. Yang diberi nilainya adalah 1. Masuk ke dalam pembezaan tadi. Dy dx yang ini. Masuk nilai 1 ke dalam pembezaan yang kamu buat tadi. Jadi 2 x ni adalah 1 tolak 4 per 1 kuasa 2 darab dx per dt apa? 3. Okey. Jadi dapatlah 2 tolak 4. Dapat negatif 2 darab 3. Negatif 2 darab 3 dapat negatif 6. Negatif 6 maksudnya menyusut. Menyusut, nampak tak dia cakap? Jadi kadar perubahan dalam y, ialah negatif 6. Maka y dikatakan menyusut. Kalau negatif maksudnya menyusut. Ya. Jadi ni kalau awak cakap kenapa negatif? Oh, menyusut pada kadar 6 unit per saat. Okey? Jadi seterusnya pula. Apabila x sama dengan 2. X sama dengan 2, macam tadi juga buat pergantian, dapatlah nilai positif. Kalau positif, kita kata menokok. Menokok ya. Macam tu, menokok. Okey, jadi sekarang kita buat latihan kendiri 2.12. Okey, 2.12. Saya tak susah lah. Sebab saya tahu ada yang tak okey lagi. Pembezaan bahagi. Yang bahagi, betul bahagi ya. Sifat E, awak tengok sifat E. Latihan 2.12. Yang lain ada tak ni? Tengok ni. Satis? Ada tak tu? Tak bunyi suara pun. Saya dengar macam ada. Satis ada. Lagi siapa tadi? Hit ada. Hit tadi ada. Lagi? Baby ada tadi saya tengok. Ada. Carol ada. Okey. Okey. Irfan Fahmi tu ada tak? Senyap sunyi je. Okey, latihan. Ada. Okey, latihan 2.12 ya. Saya buat E. Tak nak E. Saya buat apa ya? Saya buat C dulu. Saya buat C. Okey, saya buat C. Awak tengok elok-elok C. Y sama dengan 2 per 3x tolak 5 kuasa 3. Diberi x dia adalah 2. Jadi soalan ni dia kata apa? Baca soalan elok-elok. Dia kata bagi setiap persamaan yang menghubung x dan y berikut jika kadar perubahan x. Okey, kadar perubahan x. Jadi bila disebut kadar perubahan x ni dx per dt lah. Okey, untuk soalan A,
Untuk soalan A ni telah diberi dx per dt dia adalah 2. 2 unit S tolak 1. Kena ingat ya, kadar perubahan X dx per dt. Kadar perubahan Y dy per dt. Okey, soalan ni dia nak apa? Dia nak kadar perubahan Y. Jadi ni dia nak dy per dt. Ya, dia nak dy per dt. Jadi ni kita kena selesaikan Y dulu. Dy dx lah macam biasa. Jadinya soalan ni nak apa? Nak dy per dt. Berapa yang tak tahu. Okay. Kita bezakan terlebih dahulu. Okey. Siapa ingat macam mana nak beza ni? Saya rasa ramai dah lupa ni. Kita boleh naik ke atas. Sama ada kita guna naik ke atas jadi bentuk Y sama dengan 2. 3x tolak 5 negatif 3. Okey? Jadi dah dibentuk macam ni baru kita boleh selesaikan. Jadi bolehlah dy per dx sama dengan 2 negatif 3 turun bawah. Negatif 3. 3x tolak 5. Negatif 3 tolak 1 dan beza dalam. Dalam dia adalah, beza dalam dia, beza terhadap 3x tolak 5 dapatlah 3. Okey. Kemudian barulah kita boleh selesaikan. 2 darab negatif 3 berapa? Dapat negatif 6. Negatif 6 darab 3 negatif 18. Dapat tak? Dapat ke? 3x tolak 5 tolak 4. Okey. Okey, seterusnya bentuk pada bentuk asal negatif 18 per 3x tolak 5 kuasa 4. Okey? Okey. Jadinya sekarang ni kita nak dapatkan dy dx. Dy dt. Dy dt sama dengan petul rantai dy dx darab dx dt. Okey. Mana dx dt punya maklumat? Ini dx dt punya maklumat. Mana dy dx punya maklumat? Ini dy dx punya maklumat. Nampak? Tapi bila kamu cari kadar perubahan ni, dy dx ni kena masukkan nilai x yang diberi. Mana nilai x yang diberi? Ini x yang diberi. Okey? Jadinya dy dx. Okey? Jadi dy dx. Tulis dan masukkan nilai tersebut. Negatif 18 per 3. Apa nilai x? X adalah 2. Tolak 5. Kuasa 4. Darab dx dt. Mana dx dt? 2. 2 Jadi kita selesaikanlah. Dapatlah nilai. Berapa? Mana kalkulator? 3, 2, 6. 6 tolak 1. Okey. Negatif 18. Negatif 18 darab 2. Sebab 3 dan 2, 6. 6 tolak 5, 1. 1 kuasa 4, 1. Dia dapat negatif 18 lah. 2 dapatlah negatif 36 unit. Unit S tolak 1. Jadi kita boleh kata menyusut pada kadar 36. Bila dah sebut menyusut, tak payah letak negatif tau. Jadi menyusut pada kadar 36 unit per saat. Okey? Siapa nak salin? Cepat. Oh, dia kena nampak kan dia? Nampak. Okey. Cikgu, nanti Atas sikit. tarik atas. Tarik atas. Okey. Bukan, tarik Bukan, bawah. bukan. Tarik. Nak tengok atas. Atas mana? Sini atasnya. Habis dah. Cikgu yang tadi tu contoh nak salin ke? Tak payah. Oh, Yang ni salin. Oh, okey. Yang ni salin. Okey? Okey, seterusnya. Seterusnya saya buat soalan E.
Soalan E ya. E dia ada beza, dia bagi Y sama dengan 2. Okey, E. Awak tengok E. E, E adalah petua hasil petua hasil bahagi. Siapa yang lemah lagi bahagi darab ni, saya tak tahu nak kata apa lah. Awak kena buat latihan banyak bahagian tu. Kalau tak boleh nak selesaikan bahagian ni pula. Okey. Okey, dapat Y sama dengan 2. Nampak Y sama 2. Okey. Lepas tu apa dia maklumat tadi? dx dt dia adalah dx dt dia adalah 2. Jadi kita nak cari dy dt yang kita tak tahu. Okey. Jadinya bila kamu nampak soalan macam ni, jangan pelik. Dia suruh kamu cari sendiri. Jadi gantikan dulu y sama 2 untuk dapat nilai x tersebut. Jadinya 2 sama dengan x per x tambah 1. Dah tak silang lah. 2x tambah 1 sama dengan x. Dapatlah 2x tambah 2 sama dengan x. Jadi 2x tolak x. Dapat x sama dengan negatif 2. Betul tak? 2x. X pindah sana. 2x tolak x. Positif 2 pindah negatif 2. Jadi dapat x negatif 2. Jadi kita kena gunakan x negatif 2 ni untuk masukkan nilai. Macam contoh di atas. Okey? Okey, sekarang kita nak bezakan. Nak bezakan UV lah. Y sama dengan UV. Okey, U apa? U adalah X. V apa? V adalah X tambah 1. Du dx sama dengan 1. dv dx sama dengan 1. Okey? Jadi kita barulah boleh buat dy dx dia. dy dx adalah v du. Dia terbalik dengan hasil darab. V du dx tolak u dv dx per v kuasa 2. Okey. Jadi v apa v? V adalah x tambah 1. Du apa? Du adalah 1 tolak u. U adalah x. dv dx adalah 1. V kuasa 2 adalah x tambah 1 kuasa 2. Jadi, pemudahkan. X tambah 1 tolak x per x tambah 1 kuasa 2. Okey, dapatlah x tolak x dapat 1 per x tambah 1 kuasa 2. Okey. Jadi kita dapatlah dy dx. Bolehlah kita selesaikan. Okey, jadi kita nak dy dt. Dy dt sama dengan dy per dx darab dx per dt. Okey. Apakah nilai x yang kita dapat? Negatif 2. Apakah dx per dt? 2. Okey, 2. Jadi dy dx. Inilah 1 per x dia negatif 2. Semua tahu kan kenapa negatif 2 yang dapat kita tadi? Negatif 2 tambah 1. Kuasa 2. Darab 2. Jadi 1 per negatif 1 kuasa 2 darab 2. Dapat 2. 2 unit S tolak 1. Okey, ini soalan E. Soalan E. Okey, jadi bila macam ni kita boleh kata apa? Kita katakan ada ayat tertinggal Y. Maka Y dikatakan ayat atas pun samalah. Y mana ayat atas? Y dikatakan, maka Y dikatakan menyusut. Okey. Y dikatakan maka. Jadi maka Y dikatakan menokok sebab dia positif. Menokok pada kadar 2 unit per saat. Ni sebagai contoh tolong tulis ya. Yang maka-maka, yang latihan nanti tak tulis ikut awak lah. Ni kenalah tulis saya buat. Okey. Snap. Dah ke?
Okay. Okay, Snap. Okay. Okay, bagus. Okay, seterusnya, nak habis masa dah. Nombor 2. Soalan nombor 2 ni, dia bagi kadar perubahan Y dia bagi. Jadi, soalan nombor 2 ni, dia bagi dy dt. Macam mana tahu ni kadar perubahan? Awak kena ingat sebut kadar perubahan je. Oh, dy dt. Kadar perubahan X, dx dt. Kadar perubahan Y, dy dt. Jadi, dy dt sama dengan 6 unit S tolak 1 per saat. Kemudian, kalau dia bagi dy dt, maksudnya kena cari yang sebaliknya lah, yang tak ada dx dt lah. Ya? Jadi soalan mana saya nak buat? Sekejap ya. Nombor 2. Okey, saya buat C. Saya buat C ya. Masih dalam petua hasil darab. C. Jadi, Y sama dengan 2X kuasa 2 per X tolak 1 dan X nilainya adalah 3. Okey, jadi macam biasa Y sama dengan UV. U-nya adalah 2X kuasa 2 dan V-nya adalah X tolak 1. du dx adalah 4x dan dv dx adalah 1. Okey. Jadi untuk dapatkan dy dx sama dengan v du. Ya, v du dulu ya. X tolak 1 v du. 4x tolak. Bahagi tolak. Kalau darab tambah. Dia terbalik, dia boleh sengsang terbalik, okey. U dia 2X kuasa 2, dV dia 1. Lepas tu, V kuasa 2. X tolak 1 kuasa 2. Okey. Dapat 4X kuasa 2 tolak 4X tolak 2X kuasa 2 per X tolak 1 kuasa 2. Dapat 2X kuasa 2 tolak 4X. Dapat. Betul ke ni? Kalau salah tegur, saya pening dah ni. Awak mesti pening juga. Okey. Dapat bentuk macam ni. Betul tak ni? Okey. Okey, betul lah ikutnya. Sekarang kita nak dapat dy dt. Dy dt sama dengan dy per dx darab dx per dt. Untuk soalan nombor 2, dy dt telah diberi. Berapa nilai? 6. Jadi kita letaklah 6 kat luar ni. dy dx telah gantikan apa nilai x tadi? 3. Gantilah. 2, 3 kuasa 2 tolak 4 darab 3. 3 tolak 1 kuasa 2. Yang tak ada adalah dx dt. Okey, 6. 3, 3, 9. 9, 18. Tolak 12. 3 tolak 1, 2. 2, 4. dx per dt. Darab silang lah. 18 tolak 2 apa? 8 tolak 2, 6. 6. Jadi dapatlah 6 4 per 6 sama dengan dx per dt. Betul kan? Betulkan balik. Dapat dx dt sama dengan 4. 4 apa? 4 unit per saat. Jadi apa maksudnya? Maksudnya jika kadar perubahan y. Jadi kadar perubahan x. Maksudnya kadar tadi apa? Maka y dikatakan maka x. Okey. Maka x dikatakan menokok. Menokok
pada kadar. Kadar 4 unit per saat. Ya. Okey. Snap. Dah ke? Dah Dah, boleh. Tunggu cikgu. Ay, bertuahnya. Kejut saya. Cepat. Sorry ya cikgu. Tak apa. Tidur lah tu. Okay. Bukanlah cikgu. Saja je gurau. Cepat. Handphone tak ada bateri ya, betul. Alah, siannya awak. Yelah, kesiannya saya. Lain kali hawa saja awak tu. Dah. Dan, mission done. Bagus. Okey. Jadi saya nak awak buat latihan. Yang ni tak sempat dah sebab lagi 4 minit dah habis masa kan. Saya lepas ni kelas pula. Terus takut pening. Kelas apa? 10.45 sampai pukul 10.45, 11.45, 12 suku lah. Itulah. Jadi lagi 4 minit, 3 minit ni saya pergi latihan tiba lah. Aku tak sempat. Saya nak bincang satu lagi soalan. Okey, saya nak kamu buat sendiri. A, B. Saya dah buat yang mana tadi weh? A, B. A, B. Yang mana saya dah buat? E. Oh, E dah buat. E dengan Ya. apa? Dengan yang saya dah buat apa? E dengan C lah. ya? Okey, jadinya A, B dengan D lah. Ya? A, B, Okey. D. Lepas tu untuk yang ni saya dah buat yang mana? Saya dah buat C. Okey, saya nak kamu buat E, F, D. Okey, saya nak tanya kamu, D ni guna apa? Petua hasil darab ke petua hasil bahagi? Hasil darab. Ya, pandai. Kita guna UV ya, petua hasil darab. E ni petua apa? Betul. Bahagi. Ya, pandai. Petua hasil bahagi, pandai. F ni? Darab tak? Petua rantai je. Kan? Oh, U apa-apa yang je kan biasa biasa. je. Yang biasa tu je. Okey? Jadi harapnya benda ni apa ni? Risau yang ada yang okey, kamu ada yang okey, ada yang tak okey ni maksudnya dia tak kuasai lagi tajuk yang dulu. Untuk petua hasil darab, petua hasil bahagi. Kalau tak awak tadi buat tu memang tak boleh buat lah. Jadi awak kena ingat balik macam mana nak bezakan hasil darab, hasil bahagi ya. Okey, jadinya kalau boleh saya nak kamu hi dekat SMS, saya nak ambil dengan tangan. Okey, semua hi kat situ. Sebab bila record, dia record bahagian SMS. Bukan SMS, mesej yang dalam Google Meet ni. Ya? Chat box lah cikgu. Ya, betul. Okey. Okey ya, semua ya. 8 orang tu kan? Okey, thank you Lee, thank you Tang, thank you Kara, thank you Zinto, thank you Yik, thank you Wendy. Harap ni Wendy boleh ya. Wendy Chu ni bayi kan? Betul. Harap ni boleh lah. Kara, okey, thank you. Okey, thank you. Okey. Terima kasih ya. Okey, habislah kelas. Saya nak prepare untuk kelas apa? Okey. Okey. Love you too. Okey, thank you semua. Okey. Ya, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Bye. semua. Cikgu, saya Bye-bye. tadi pergi Telegram hi ya, cikgu. Awak memang. Okey, belajar elok-elok. Okey. Dalam seminggu sekali jumpa. Saya nak buat tambahan. Nak tambahan lagi apa beritahu saya. Google Meet macam ni kalau mampunya. Kalau gaji malah kalau sudah. Tak nak sudah. Okey, Ya, cikgu. Okey, bye-bye. Thank you. Kalau lihat ya, hantar. Thank you. Okey. Bye. Okay, bye-bye. Bye.